Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada hari ini anak-anak murid tahun 5 Al-Mawardi, kita akan pada hari ini iaitu 12 bulan 11 tahun 2020 hari Khamis, kita akan belajar mata pelajaran akidah. Okey. Pelajaran yang keempat. Iaitu apa? Pelajaran yang keempat iaitu sifat wajib bagi Rasul. Okey, buka muka surat. Muka surat 35 buku teks. Okey, itu sifat wajib bagi Rasul. Sebelum ni kita sudah belajar tentang sifat as-siddiq, iaitu benar. Okay, Nabi dan Rasul tidak akan berkata-kata bohong. Secara kesimpulannya, sifat yang kedua pun kita sudah belajar, iaitu sifat al-amanah, iaitu jujur. Iaitu Nabi akan sampaikan apa yang diberikan kepadanya. Itu sifat amanah. Allah suruh sampaikan perkara ini, maka Nabi tak akan ubah, tak akan ubah suai, tak akan tambah, tak akan tolak, tak akan apa-apa pun. Sebiji apa yang Allah suruh, itulah yang akan disampaikan kepada manusia. Okey, kaumnya. Iaitu kita lah semuanya kaum Nabi. Baik. Yang ketiga, at-tabligh, dan menyampaikan. Dan yang keempat, al-fatanah, bijaksana. Kita belum belajar lagi. InsyaAllah hari ini kita akan cuba tengok, kita akan cuba belajar. Itu sifat yang ketiga, iaitu at-tabligh. Okey, buka muka surat 43 buku teks akidah, kita tengok. Okey, Ustaz baca dulu, nanti Ustaz akan terangkan. Okey, yang pertama, tengok sambil Ustaz baca ni, tengok buku teks. Okey. Para rasul wajib bersifat at-tabligh. Ada? Tulis baris kalau tak tahu sebutannya. Iaitu menyampaikan apa-apa yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Okey. Tugas utama rasul ialah menyampaikan syariat. Apa? Menyampaikan syariat, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka melakukannya dengan ikhlas dan yakin. Okey, ikhlas dan yakin terhadap kebenaran yang disampaikan. Yang keempat, keyakinan itulah yang menguatkan semangat juang mereka menghadapi segala rintangan, halangan dan cabaran serta tentangan kaum mereka sendiri untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat poin-poin yang disediakan ni. Tengok. Para rasul wajib bersifat at-tabligh, iaitu menyampaikan apa-apa yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para nabi, apa sahaja yang diterimakan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wajib bagi mereka menyampaikan. Kata kuncinya menyampaikan apa yang diterima. Okey. Jadi nama rasul itu sendiri. Okey, nama rasul itu sendiri adalah menyampaikan. Okey. Jadi sifat at-tabligh ini sangat penting kerana apa? Jika seseorang rasul itu tidak bersifat begini, maka mustahillah tujuan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Faham ya? Kalau ia tidak mempunyai sifat untuk menyampaikan apa yang diberikan, apa guna ia dilantik menjadi rasul? Kalau kita postman, kerjanya sampaikan surat. Kalau postman itu tidak sampaikan surat, dia memang tak suka bagi surat, boleh tak dia kerja sebagai postman? Tak boleh, sebab telah melawan kerjanya sendiri, cara kerjanya sendiri. Okey, betul tak? Okey. Tujuan postman sampaikan surat, tapi kalau dia sendiri tak nak sampaikan surat, okey, dia kalau orang bagi dia sesuatu, dia akan buang ke, atau dia tak akan sampaikan kepada orang lain. Sesuai tak dia jadi kerja postman? Tak sesuai. Okey, sebab dia lawan dengan cara sifat dia berlawan dengan cara
apa yang diperlukan untuk kerja dia. Betul kan? Okey. Jadi Allah telah memastikan, okey, setiap rasul mempunyai sifat menyampaikan apa yang diterima, terutamanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kisah, okey, kita tengok yang kedua, tugas utama rasul ialah menyampaikan syariat, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasul untuk sampaikan kepada umatnya, Rasul tak akan pilih. Nabi dan Rasul tak akan pilih. Okey, kalau dia kata okey, tak boleh mencuri, kena bagi tahu dekat kaumnya. Okey, cuba beritahu. Tak boleh minum arak. Alamak, aku suka minum arak lah. Seronok minum arak. Tak payahlah, simpan juga arahan ni. Okey, tengok arahan lain. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Kerana apa? Dan kerana ini juga, jika dia tidak sampaikan apa sebiji yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melanggar sifat yang kedua, iaitu al-amanah, jujur. Allah suruh bagi A, B, C, dia akan sampaikan A, B, C. Kalau dia tidak bersifat jujur, Allah cakap A, B, C, bagi tahu, dia A, B simpan, C bagi tahu. Boleh tak? Itu tidak bersifat amanah. Jadi berkaitan at-tabligh dengan amanah. Jadi bila dia tak bagi contoh A, B, C, dia tak bagi B, dia A dengan C dia bagi, B tu dia tak sampaikan, iaitu sifat tabligh, dia tak sampaikan, dia telah melanggar sifat amanah. Betul tak? Okay? Dan ini membawa kepada as-siddiq. Dia bukan seorang yang suka bercakap yang betul. Betul tak? Dia menipu. Okay. Jadi semua sifat wajib bagi Rasul ini semuanya berkaitan. Okay, jadi tugas utama Rasul ialah menyampaikan syariat, perintah dan larangan. Allah suruh buat tu, kena bagi tahu. Walaupun benda tu dia rasa payah ke rasa susah, dia akan bagi tahu. Okay. Larangan, benda yang dia suka buat, Allah ataupun sahabat dia, keluarganya suka buat, orang yang disayang suka buat, tapi bila kata larangan, jangan buat tu, alamak, kesianlah keluarga aku, kesianlah sahabat aku, simpan dulu lah. Tak boleh. Walau macam mana pun, susah macam mana pun, dia tetap kena bagi tahu apa yang kena sampaikan. Okey, menyampaikan, kena sampaikan apa yang diperintah dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tidak boleh pilih, tidak boleh tapis. Okey, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak, tak boleh. Itu sifat wajib bagi Rasul. Yang ketiga, mereka melakukannya dengan ikhlas dan yakin terhadap kebenaran yang disampaikan. Jadi Rasul ini bersifat apa? Ikhlas. Dia sampai apa yang Allah suruh, disampaikan. Tak kisah, tak dapat apa pun tak apa. Sebab ini dia, para Rasul dan para Nabi tahu ini adalah, para Rasul tahu ini adalah apa? Ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan, arahan daripada Tuhan pencipta dia dan seluruh alam ini. Apabila Allah suruh sampaikan sesuatu, dia yakin dan dia ikhlas bahawa ini arahan ni wajib dan mesti disampaikan tanpa tangguh, tanpa boleh pilih-pilih. Okey? Kerana apa? Kerana dia tahu apa yang disampaikan itu, para Rasul tahu apa yang disampaikan itu adalah kebenaran dan mesti diketahui oleh umatnya. Dia tak boleh suruh benda ni kena tahu, kena sampai, kebenaran ni kena sampai ke telinga-telinga kaum dia. Dia tak boleh pilih-pilih orang, semua orang kena tahu. Baik, yang keempat, keyakinan itulah yang menguatkan semangat juang mereka menghadapi segala rintangan, halangan dan cabaran. Okay? Serta tentangan kaum mereka sendiri untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat sirah, kita lihat sejarah semuanya, para Rasul banyak menerima tentangan, halangan, bukan daripada siapa-siapa, tapi daripada kaumnya sendiri, daripada keluarganya sendiri. Betul tak? Kadang ada daripada mak ayahnya sendiri, anaknya sendiri, kadang ada isterinya pun sendiri. Jadi kerana apa? Kerana apabila Rasul itu yakin yang disampaikan itu adalah daripada Allah, Tuhan segala sesuatu, dan apa yang nak disampaikan itu adalah benda, ada sesuatu kebenaran yang mesti diketahui oleh umatnya. Jadi dengan keyakinan itu, dengan dia tahu semua itu, keyakinan itu,
Jadi apa saja kesusahan, ujian yang dihadapi, dia sanggup. Dia sanggup hadapinya, dia sanggup melaluinya. Okey? Dikutuk, dihina, okey? Dicaci, okey? Dimalukan dan sebagainya. Dikas ada yang rasanya dibunuh, yang diseksa, okey? Tetap contohnya Nabi Muhammad SAW diberi kesusahan, dipulaukan, okey? Semua tak nak berjual beli dengannya, sampai susah nak makan, susah nak beli kat mana, okey? Kerana Rasulullah SAW sedang solat, tengah sujud, ada orang kafir Quraisy campakkan najis pada baginda, okey? Jadi banyak kesusahan yang diterima oleh para rasul untuk sampaikan apa wahyu kepada umatnya. Tetapi tidak sekalipun mereka rasa tak semangat, rasa putus asa. Mereka tetap sampaikan. Sebab apa? Mereka tahu dan mereka yakin apa yang mereka sampaikan itu adalah daripada Allah dan ianya adalah satu kebenaran yang perlu diketahui oleh kaumnya. Okay, faham ya? Dan ujian ini sebenarnya bukan kesusahan saja, tapi kesenangan pun. Ketika Nabi Muhammad SAW di offer, okey, para pemimpin Quraisy, kafir Quraisy offer Nabi Muhammad harta, kuasa, perempuan, wanita dan sebagainya, pangkat. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap pendiriannya untuk sampaikan dakwah Islam. Jadi ingat tu ya, kesenangan, ujian ni bukan pada kesusahan saja, tapi juga kesenangan. Okay, para rasul yang lain pun menghadapi kesusahan. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi akhirnya api menjadi sejuk. Itu contohnya. Okay? Banyak lagi kisah-kisah rasul yang di mana ujian, cabaran untuk menyampaikan wahyu adalah sangat-sangat susah. Okey. Jadi hanya orang terpilih sahaja yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk membawa, okey, menjadi sebagai seorang rasul. Okey, kalau kita sendiri pun kita pun tak mampu. Kita tengok dia offer duit saja pun kita dah nak buat jahat. Okey, jadi kita mesti lihat, kita kena ambil iktibar tentang sifat wajib bagi rasul ini, iaitu at-tabligh, menyampaikan. Apabila kita diberitahu oleh siapa-siapa, okey, tolong sampaikan berita ni, jadi kita kena sampaikan apa yang disampaikan oleh kawan kita. Okey, jangan kita tokok tambah, kita ubah suara supaya kawan-kawan kita bergaduh dan sebagainya. Okey, jadi kita kena ambil teladan daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari nakli kita tengok surah 44, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma 'alal rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Surah Azim, surah Al-Maidah ayat 99. Okey, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Dekat itu pun ada perkataan illa balagh, tabligh, balagh, katanya sama. Maksudnya apa? Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah. Mana ayat Al-Quran? Tak ada kewajipan langsung yang ditugaskan kepada Rasulullah. Tak ada. Selain jadi yang lain pun tak ada. Selain satu benda je. Apa itu? Daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja. Dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi apa? Tugas Rasulullah SAW, para rasul semuanya, tak ada ini, tak bukan, tak suruh buat tu, tak suruh buat ni, tak ada. Allah bagi satu je kerja, itu sampaikan. Okey, sampaikan perintah Allah kepada kaumnya. Okey, nampak senang, satu kerja je, tapi sebenarnya sangat susah dan mencabar. Okey, dan Allah tekankan di dalam ayat itu bahawa Allah tahu apa yang dilahirkan di luar sifat kita suka semua. Nampak? Allah tahu. Dalam hati pun apa yang kamu sembunyi, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita pun Allah tahu.
Kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui apa yang nampak, apa yang tak nampak. Okey. Jadi faham ya firman Allah ni dalam surah Al-Maidah ni menunjukkan Allah dengan secara jelas mengatakan iaitu tugas Rasul adalah menyampaikan perintahnya. Okey, faham ya? Kita tengok dalil akli pula, dalil yang kita boleh fikir secara logik, cara menggunakan akal. Okay, yang pertama, jika Rasul tiada sifat tabligh, iaitu sifat menyampaikan, pasti umat-umat terdahulu dan hari ini tidak menganut apa-apa agama. Okey. Jadi saya baca dulu Yang kedua, sedangkan kita tahu manusia terdahulu hingga kini menganut pelbagai ajaran dan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul pilihannya. Ini Allah. Yang ketiga, sama ada syariat Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Islam memansuhkan syariat yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang nak dikatakan secara logiknya dalam ini, dalam poin dalam buku ini, jika Rasul itu sendiri tidak mempunyai sifat tabligh, mustahil ada agama ke dunia ni. Kenapa? Kerana tak disampaikan kepada manusia, kepada umatnya. Okey, Allah suruh, contoh, Allah suruh Nabi Musa hantar sampaikan wahyu kepada umatnya. Tak naklah, tak nak hantar. Tak bersifat tabligh pun dia hantar sikit. Jadi tak agama Islam pada zaman Nabi Musa tak jadi kan? Tak sampai sebab tak dapat sampaikan. Jadi tak jadi. Syariat tak cukup, hukum hakam pun tak sampai. Okey? Jadi semua rasul mempunyai tugasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti dalam ayat itu sebelum ni kita baca, kena sampaikan apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Yang itu adalah hukum hakamnya, akidahnya, dan semuanya, akhlaknya. Okey, semua ada. Syariat-syariat agama mengikut Rasul dan umatnya sendiri. Jadi apabila Rasul yang baru datang, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hukum syariat yang sebelum tu dimansuhkan, dibatalkan. Okey, kalau dia tak bawa, jadi hukum yang sebelum tu masih ada lagi lah. Masih ada lagi. Walaupun hukum tu telah diubah suai oleh kaum-kaumnya. Sebab apa? Kadang contohnya Nabi Isa dah lama diangkat ke langit, ke zaman Rasulullah. Nabi Muhammad sangat jauh masanya. Okey, macam-macam hukum hakam telah diubah suai oleh orang Yahudi terutamanya. Okey, jadi hukum hakamnya bila Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan wahyu dan hukum yang baru, syariat yang baru, jadi hukum hakam yang terdahulu dimansuhkan, dibatalkan, tak diterima lagi. Okey, tapi yang pasti walaupun syariat berbeza, hukum hakam berbeza, mungkin ada yang sama, tapi yang pasti yang satunya adalah setiap rasul membawa mesej yang sama, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Nabi Musa bagi kata tiada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim kata tiada Tuhan selain Allah. Nabi Daud kata tiada Tuhan selain daripada Allah. Nabi Isa pun kata tiada Tuhan selain daripada Allah. Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri pun kata tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham ya? Okey, itu tak berubah. Yang berubah mungkin hukum hakamnya. Kerana apa? Kerana keadaan masa zaman tu berbeza dengan keadaan zaman kita sekarang. Jadi keperluannya berbeza. Okey, kaum itu cara hidupnya berbeza, dan kaum umat Nabi Muhammad pun cara hidupnya pun berbeza. Cuma bezanya hukum hakam yang dibawa oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal hingga ke akhir zaman, habis hingga kiamat. Okey, boleh dipakai. Baik. Jadi faham ya? Tugas Nabi secara logiknya, kalau Rasul tak sampaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada umatnya, kalau Rasul tak buat, maka tak jadilah hukum hakam tu, tak sampailah. Okey. Faham ya? Okey, baik.
Kita tengok surah 45 kesimpulan. Para Rasul sentiasa menyampaikan segala ajaran, peringatan, hukum hakam, berita gembira dan berita buruk, kepada seluruh umatnya. Berita gembira bagi orang yang ikut perintah Allah dan berita buruk bagi orang yang melanggar perintah Allah. Kurang daripada itulah Islam tersebar luas ke setiap pelosok benua dengan cepat. Bermula di Mekah, kemudian di Madinah. Tapi apabila para sahabat pun mempunyai sifat tabligh, para sahabat pun menyampaikan dakwah ajaran-ajaran Islam ke seluruh dunia. Para sahabat, lepas tu apa yang anak murid para sahabat, kepada anak murid ni pun sampaikan berterusan sampai kita pada hari ini. Jadi kalau orang-orang yang terdahulu yang berjasa untuk menyampaikan ajaran Islam ini, kalau tidak mempunyai sifat at-tabligh, mustahil kita pada hari ini untuk dapat belajar apa yang ada sekarang. Belajar agama tak sama dah. Sebab apa? Sebab mereka tidak mempunyai sifat tabligh. Tapi kalau ada, sebab mereka mempunyai sifat tabligh menyampaikan. Faham ya? Sifat tabligh ini sangat penting. Jadi ustaz pun bersifat tabligh. Apa yang ustaz belajar daripada guru-guru ustaz, jadi ustaz sampaikan kepada anak-anak murid semua. Jadi anak-anak murid pun dapat belajar. Jadi anak-anak murid bila dah belajar daripada ustaz, anak-anak murid pun sampaikan kepada anak-anak murid kamu sendiri. Dan anak murid kamu pun dah sampai ajaran agama Islam itu pada mereka, mereka pun akan sampai. Jadi akan berterusan. Faham ya? Tersebar luas ajaran Islam. Bagus. Baik, kita tengok sifat yang terakhir, yang keempat, iaitu al-fatanah, iaitu bijak sana. Lupa satu jim. Bijak sana. Apa itu bijak sana? Dengar pun tahu dah. Bijak. Kita baca dulu. Al-fatanah bermaksud bijak sana dalam memberi keterangan dan berhujah bagi menegakkan kebenaran dan mematahkan hujah pihak lawan. Rasul juga mestilah cepat memahami apa-apa yang disoal dan ditanya oleh umatnya. Yang ketiga, Rasul juga perlu bijaksana dalam mencari jalan atau strategi untuk menghadapi tentangan, cabaran serta tegas dengan pegangannya. Kita tengok poin dia, senang je. Fatanah bermaksud apa? Bijak sana, cerdik, pandai. Bijaksana dalam memberi keterangan dan berhujah. Apabila para Rasul menghadapi kaumnya, bukan orang biasa-biasa, orang besar-besar pun, bijaksana, orang pandai-pandai pun ada. Apabila para Rasul menghadapi orang-orang seperti ini, para Rasul mestilah bersifat bijak. Sebab apa? Mereka akan tanya macam-macam, soal macam-macam. Mereka akan uji para Rasul, macam-macam, sampai nak berdebat. Bila berdebat, apa berdebat ni? Bukan bergaduh, berlawan cakap. Bila seorang Rasul tidak mempunyai kebijaksanaan, jadi orang-orang kafir ini senang mematahkan hujah-hujah apa yang dicakap oleh mereka. Betul tak? Jadi bila kalah, orang nak dengar. Bila orang tengok Rasul dan orang kafir bila berlawan hujah, berlawan kata-kata, saya tengok Rasul tu tidak bijaksana, tak dapat patahkan, tak boleh lawan hujah orang kafir, ketua-ketua orang kafir contohnya. Jadi orang yang melihat pun akan tengok, ini ke nak dengar cakap orang yang tidak bijak ke ni? Mesti mereka akan fikir orang ini mandai-mandai je saja. Betul tak? Jadi apabila Rasul mempunyai kebijaksanaan yang hebat, apabila berlawan hujah dengan orang-orang kafir, maka orang akan lihat dan orang akan fikir balik, betul, apa yang dibawa oleh Rasul ini adalah benar. Jadi mereka perlu, para Rasul ni perlu bijaksana. Bijaksana ni spontan pun kena. Jadi bila disoal secara spontan, boleh jawab. Boleh jawab. Jadi sampai terdiam, boleh sampai terdiam orang kafir. Apabila kerana apa? Kerana para Rasul ini mempunyai hujah-hujah yang sangat kuat. Susah nak lawan. Kadang
contoh cerita yang seronok apa, hujah-hujah. Okey, cerita Nabi Ibrahim, macam mana dia nak lawan hujah orang kaumnya. Okey, pada satu malam mereka semua pergi pesta, dia tak pergi, dia buat alasan dia tak pergi. Rasa semua dah pernah dengar cerita ni. Okey, Nabi Ibrahim dia pecahkan patung-patung, kemudian kapak yang tempat kapak tu dia letak dekat patung yang paling besar. Apabila orang kaumnya balik ke, dia tengok, oh semua patung dah pecah. Siapa buat ni? Siapa yang tinggal? Ibrahim seorang tinggal. Jadi Ibrahim yang buat semua. Tak, apa tanya aku? Cuba tanya kapak kan kapak. Oh, jumpa kat patung yang paling besar. Jadi nampak tak? Patung mana boleh buat? Mana boleh pecahkan? Di patung batu kan. Jadi kamu pergi sembah kenapa? Kalah hujah. Orang batu yang tak boleh buat apa, kamu pergi sembah. Minta macam-macam. Okey. Jadi bila dah kalah hujah, apa dia buat? Dia orang marah ke, dia campak dalam api. Okey. Senang tak kerja orang yang kalah hujah ni? Kekerasan je. Jadi kalau kita gaduh lawan-lawan kan, bila lawan cakap tiba dia tak boleh buat apa, ditumbuk. Orang yang suka bully, guna kekerasan ni adalah orang yang kalah hujah. Okey, yang tak pandai nak bercakap. Okey, orang yang tak bijak. Okey, orang yang tak bijak ni dia menggunakan kekerasan. Sebab apa? Sebab dia tak pandai nak lawan kata-kata ni. Kata-kata yang bijaksana lah, bukan kata-kata menghina. Sama ada dia guna kekerasan atau dia guna menghina orang itu, mengejek orang itu. Itu orang yang tidak bijaksana. Okey. Okey. Jadi yang kedua pun Rasul mestilah cepat memahami apa yang disoal dan ditanya oleh umatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW contohnya menjadi tempat minta nasihat. Okey, tempat minta nasihat. Banyak para sahabat ada masalah, tak kisah apa-apa masalah, mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Malah kalau kita tengok bagaimana, okey, seorang kaum yang jahiliah, memang jahil, memang lagi-lagi kita tengok kaum di Madinah, di Yathrib, Aus dan Khazraj, macam mana mereka bergaduh berpuluh tahun, berpuluh ke beratus, tak tahu, berpuluh tahun lamanya bergaduh, tapi Nabi Muhammad SAW berjaya menyatukan mereka, sehingga orang Muhajirin yang mereka duduk jauh tempat pun datang dengan keadaan tak ada apa-apa, selai sepinggang pun orang-orang Ansar bantu orang Muhajirin. Macam mana Nabi Muhammad SAW mendidik mereka. Dan Nabi Muhammad SAW pun bercakap, bersabda, kaum yang terbaik adalah zamanku, dan seterusnya. Jadi paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik. Jadi para sahabat macam mana seorang yang kaki, contoh Saidina Umar yang suka belasah orang kan, marah, menjadi seorang yang sangat baik. Ketika Saidina Umar menjadi khalifah, sangat baik. Betul tak? Seorang yang suka joli pun berubah menjadi manusia yang sangat baik, hasil didikan daripada Nabi Muhammad SAW. Kaum Arab yang suka bergaduh sehingga dapat bekerjasama dengan Iraq dan menjadi tentera yang kuat. Okey, dapat meluaskan kerajaan Islam. Hasil daripada mana? Hasil daripada didikan Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil kalau didikan ini berjaya untuk menjadikan daripada akhlak yang seburuknya akan menjadi akhlak yang sebaik-baiknya, melainkan dididik oleh orang yang sangat bijak. Jadi sifat ini sangat penting kepada Rasul. Okey, dan kebijaksanaan ini juga mesti ada. Okey, dalam zamannya Nabi Muhammad SAW menjadi ketua di negara Madinah. Okey, dia lah baginda lah hakim, baginda lah imam, baginda lah ketua perang. Okey, nak pergi perang senang kan? Okey, nak lawan dengan tentera yang lebih hebat, lagi kuat, kelengkapan perang yang kuat, yang lengkap, melainkan kena ada strategi yang betul, yang hebat. Jadi nak dapat strategi yang betul ni macam mana? Mesti daripada orang yang bijak sana. Okey, nampak
Jadi jelas ya, macam mana sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kita tengok dalil akli dulu. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Surah Al-An'am ayat 83. Maksudnya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kita tengok Nabi Ibrahim adalah, macam saya ceritakan sebelum ni tadi, adalah antara Nabi yang paling bijak sana, okay, untuk melawan hujah-hujah orang-orang kafir. Okay. Dia faham Saya tak nak ulang balik cerita tu. Jadi kita pun tahu yang Nabi Ibrahim itu seorang Rasul adalah sangat cerdik. Okay. Dalil akli pula, secara logiknya kita tengok, Rasul perlu bijaksana dalam menyebarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan memikirkan jalan, cara atau idea yang bernas, okay, yang bernas, yang betul-betul hebat, supaya tugas berdakwah menjadi mudah dan lancar. Okay, nampak Sirah Rasul terdahulu juga telah membuktikan tanpa akal yang bijaksana, dakwah mereka pasti tidak akan berjaya. Jadi kalau nak sampaikan dakwah Allah ni bukan kerja yang senang, okay? Bukan kerja mudah. Allah bagi wahyu, kita bagi. Orang tak akan terima, orang tak akan ambil. Antara contoh dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, okay? Setengah Ustaz, dia baginda kumpulkan orang kafir Quraisy. Dia kata, kalau baginda berkata, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada tentera musuh nak serang, kamu percaya tak? Semua kata percaya. Nampak? Dia mainnya. Okay? Idea, ada punya strategi. Jadi kalau kamu percaya, aku katakan tiada Tuhan selain pada Allah. Terus diorang tak percaya. Pelik tau. Nampak tak betapa hebatnya hujah Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya yang Nabi Muhammad ni seorang yang as-siddiq, yang amanah, yang bercakap benar sahaja. Tapi apabila Nabi cakap tiada Tuhan selain pada Allah, sembahlah Allah saja, tak boleh sembah berhala, mereka semua tak nak terima. Okay, sebab apa? Sebab ego mereka lah. Okay, tapi nampak tak strategi dia? Okay, kalau kita pun, kita akan fikir. Mula bagi dia cakap ada ni, percaya tak dia? Okay, semua percaya lah, confirm, semua kata percaya. Kami tak akan makan, Muhammad tak akan tipu. Tak pernah pun, tak akan dan tak pernah tipu. Tiba apabila Nabi Muhammad sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, tabligh ni, okay, mereka tak percaya. Nampak strategi Nabi Muhammad SAW. Dan jadi bijaksana ini adalah sifat yang wajib. Dan banyak cerita-cerita Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang sangat bijaksana. Contohnya macam Mekah banjir, okay, lepas tu Hajar Aswad tertanggal daripada Kaabah. Macam mana Nabi Muhammad SAW, orang semua gaduh, semua nak pegang, nak letak tapi Nabi Muhammad SAW bentangkan kain, letak Hajar Aswad di tengah, dan semua pemimpin Quraisy boleh pegang kat tepi semua. Adil. Nampak tak betapa bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umatnya, okay, mungkin kita tak sampai level Nabi Muhammad lah, okay, tapi kita kena sedaya upaya kita untuk pergi ke arah tu. Okay, sifat-sifat yang ada, yang wajib bagi Rasulullah pun kita cuba tanamkan dalam diri kita, wajib bagi kita juga. Okay, kita mesti ada sifat as-siddiq, mesti cakap benar saja, jangan berbohong, sifat amanah, okay, berlaku jujur. Apa yang orang berikan kepada kita, amanah kepada kita, kita kena tunaikan. Jangan berlaku zalim. Kemudian at-tabligh, apa yang orang sampaikan kepada kita, itulah yang kita akan sampaikan kepada orang lain. Okay, jangan tokok tambah cerita, okay, timbulkan fitnah, pergaduhan antara orang. Dan juga al-fatanah, bersifat bijaksana. Okay, kita kena berupaya untuk menjadi seorang yang bijaksana. Macam mana caranya? Tak ada lain, tak bukan belajar. Okay, nak jadi orang yang bijak, mesti belajar, jangan malas. Orang yang malas ni orang yang tak nak jadi bijak. Orang yang malas ni adalah plan dia untuk jadi orang yang gagal. Okay, faham
Jadi sifat 4 ini wajib bagi Rasul ini mesti ada pada, bukan saja pada Rasul, tapi juga pada diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang terbaik. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatul hasanah, contoh yang paling baik. Jadi contoh yang paling baik siapa? Rasulullah. Jadi kita kena ikut dan contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kesimpulan surah 48. Sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa baginda seorang yang bijak dan dapat memberi hujah yang kuat. Okey, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya pada zaman tu. Dan sampai sekarang tak ada orang yang boleh lawan benda ni. Sehingga kan kata-kata baginda, yakni hadis, okey, bukan kata-kata saja, perbuatannya, senyap pun dipanggil hadis. Senyapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipanggil hadis. Menjadi hujah yang kuat hingga hari akhirat kelak. Ia sepatutnya menjadi satu sifat yang boleh diikuti oleh semua umat Islam di dunia ini. Jadi apa-apa, bukan saja Quran tentulah Allah akan jaga sampai akhirat, okey, sampai kiamat. Tapi kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok, banyak sangat kebijaksanaannya. Okey, contohnya yang saya suka, okey, Nabi kata apa? Kalau tak boleh bercakap baik, okey, paling baik apa? Kalau kita tak boleh cakap baik, tak boleh buat baik, senyap, tutup mulut. Senang kan? Okey. Banyak lagi kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang kita ketahui sebagai hadis, boleh menunjukkan bagaimana kebijaksanaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya bercakap sikit tapi penuh dengan makna, penuh dengan maksud, penuh dengan macam-macam nilai-nilai yang baik yang kita boleh belajar daripada hadis, daripada kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada itu saya pada hari ini. Jadi hari ini kita buka surat 49. Buat aktiviti, baca dan padankan sifat wajib bagi Rasul. Senangnya. Fatana apa? Fatana apa? Bijaksana. As-Siddiq apa? Benar. Al-amanah, kepercayaan. Al-tabligh, menyampaikan. Nampak tak? Nyatakan betul atau salah. Bercakap benar membawa kebaikan. Betul atau salah? Rasul tidak menyembunyikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Rasul tidak mempunyai akal yang cerdik. 4. Rasul seorang yang sabar. 5. Amanah dalam sifat wajib bagi manusia. Dan itu B. Menghafaz dalil. Ni nak kamu kena hafal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni untuk dalil as-siddiq. Al-amanah inni lakum rasulun amin. Boleh hafal. Okey. Ni kemudian boleh nyanyi. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail. Nyanyi lagu, tak silap Ustaz, lagu oleh Raihan. Okey. Ni sebab apa? Ini adalah para rasul. Kita cerita pasal sifat wajib bagi rasul lah, daripada Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini pun dibaca. Biasanya ada nilai murni. Okey, dan pelajaran kelima nanti kita akan mula. Okey. Buat dulu kerja di buku aktiviti, kerja di buku teks. Nanti minggu depan kita akan buat di buku aktiviti pula, insya-Allah. Jadi saya harap apa yang kita belajar untuk tajuk yang keempat, iaitu sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak sekalian faham dan ambil iktibar, dan jadikan sifat as-siddiq, al-amanah, at-tabligh, al-fatana yang wajib bagi Rasul juga adalah wajib bagi kita manusia. Okey. Jadi saya tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Sunnah Isa fi khus ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey. Jaga diri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.